يسر ولا تعسر رب اجتمع بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita, keberadaan dan kesempatan yang masih lagi Allah berikan kepada kita ini, Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT. Hari ini hari yang ke-25, malam ke-26. Maknanya ada keberangkalian 4 ataupun 5 hari, dia tak lebih dah. Sama ada kita raya hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Bukannya yang penting tu gaduh sama ada Sabtu ataupun Ahad, Jumaat ataupun Sabtu. Tapi yang paling besar bagaimana usaha kita untuk ikhtiar kita di saat-saat akhir kita bersama Ramadan. Apa yang perlu kita lihat, kita teliti, kita perbaiki, dan kita menambah baik langkah kita. Dan juga kita harapkan semoga saat-saat akhir kita bersama Ramadan ini benar-benar dapat capai kepada matlamat dan tujuan yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita kena tahu bahawa keberadaan kita ataupun Ramadan yang Allah Ta'ala sediakan ini bukan hanya sekadar untuk meraihkan ataupun keraian ibadah semata-mata. Tapi perkara paling besar sekali yang perlu kita tahu bahawa Allah sediakan Ramadan, kelebihan yang besar Allah berikan dalam bulan Ramadan sehingga tidak ada pada umat-umat yang terdahulu, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan kekuatan kepada kita untuk benar-benar kita berusaha mencari apa yang Allah Ta'ala kendaki. Dan yang keduanya, kita kena tahu bahawa tujuan dan matlamat Allah Ta'ala sediakan Ramadan ini adalah untuk pembinaan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam Ramadan ini bukan hanya sekadar pahala yang dibicarakan, kerana pahala itu tak lebih hanya sekadar motivasi dan kekuatan, tetapi yang paling besar adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan sehingga sampai tahap apa sekalipun yang Allah SWT datangkan dalam bulan Ramadan, tujuannya itu. Semuanya ada bersangkut paut. Terutamanya kalau kita lihat pertamanya persyariatan ibadah puasa itu sendiri. Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Sehingga Nabi SAW berikan peringatan sisi orang yang berpuasa kalau puasa itu hanya lapar dan dahaga. Kerana penitik beratkan itu bukan hanya sekadar perkara yang membatalkan puasa, tetapi anggota zahir dan anggota batin juga berpuasa, akhlak dan adab tadi. Dan yang keduanya, kalau kita lihat lagi, kenapa Allah SWT letakkan nuzul Quran itu dalam Ramadan, penurunan Al-Quran daripada Suratul Muntaha ke langit dunia itu. Tujuan perkara paling besar Allah nak gambarkan bahawa ketika kita nak memupuk dan membina keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, panduannya ada dalam Al-Quran. Dan kita tak boleh nak pisahkan kehidupan kita dengan Al-Quran, kerana buku manual dalam meniti kehidupan untuk capai matlamat ketakwaan itu semuanya ada di pandu ataupun garis pandu yang telah dibuat oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi nak tak nak kena balik-balik semula pada Quran. Dan pembukaan Al-Quran itu sendiri pun ada hubung kait dengan takwa. Allah Ta'ala sebut zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini disebut sedemikian kitab yang tidak ada keraguan di dalam kitab ini, dan dia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi itu sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan. Dan juga yang ketiganya, kita lihat peristiwa Badar.
Ini bukan satu perkara yang main-main tuan-tuan. Badar Al-Kubra ni sendiri Allah Ta'ala datangkan dalam bulan Ramadan. Apa tujuannya tuan-tuan? Allah setelah dia datangkan usaha di sebalik daripada puasa, ibadah puasa tadi, kemudian pula panduannya dilihat pada Al-Quran, kemudian contohnya pula dilihat pada ahli Badar. Contoh ketakwaan orang yang bertakwa, orang beriman yang bertakwa itu dapat dilihat pada ahli Badar. Sehingga Nabi SAW sebut ahli Badar ni tuan-tuan dijanjikan syurga. Hebat tak hebat ahli Badar ni mak? Kalau kita lihat, salah satu contoh kita ambil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni mak, di zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari Bilal bin Rabah ni didemam. Jadi bila dia demam saja, waktu dia kebah tu, seringkali dia berjalan memaling pandangan matanya ke arah Mekah. Sehingga kan para sahabat perasan tindakan Bilal bin Rabah ni. Bila berjalan je, dia akan memandang arah Kaabah, arah Mekah. Sehingga kan didatangi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar tanya, wahai Bilal, kenapa akhir-akhir ni kami mendapati bahawa kau seringkali memaling pandangan kau ke arah Mekah? Adakah kau merindui kampung halaman kau? Lalu Bilal bin Rabah kata, tidak. Dia kata, aku tidak merindui kampung halaman. Tetapi kenapa sedemikian? Ditanya lagi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Bilal bin Rabah kata, aku maling ke arah Mekah kerana aku terlalu amat rindukan keimanan, kemanisan keimanan aku ketika berada di Mekah. Aku rasa teringin atau perindukan saat-saat kemanisan keimanan aku ketika berada di Mekah. Sayyidina Umar tanya lagi, apa bezanya dengan keberadaan kau di Madinah? Sedangkan Madinah ni situasi keadaan kau cukup beza dengan keadaan di Mekah. Kau bebas untuk beribadah, bebas untuk beriman, bebas untuk sujud pada Allah. Kau merdeka. Tidak ada orang yang menahan kau ataupun melarang untuk kau melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Bila bin Rabah kata apa mak? Dia kata memang keberadaan aku di Madinah ini sangat bebas. Aku bebas untuk sujud, bebas untuk beriman, bebas untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan berbeza keadaan aku di Makkah. Di Makkah sangat susah untuk aku beriman kepada Allah. Bukan hanya sekadar terikat, tetapi sampai aku diseksa, ditekan, dizalimi atas sebab keimanan aku. Tapi disebabkan kezaliman yang berlaku ke atas aku itulah, akhirnya aku merasai di situlah saat-saat detik iman aku yang paling manis aku rasai dibandingkan keberadaan aku, iman aku berada di Madinah. Ini satu gambaran bagaimana hebatnya keimanan ahli Badar ni. Berbeza dengan kita. Kita kalau dihenyak ataupun diasap oleh Allah SWT, kita lemah. Tapi bila Allah berikan kita nikmat, kita kuat. Terima kasih Allah, kau berikan aku nikmat. Contohnya apa? Sama juga ahli Badar ketika terjadinya peristiwa sekatan ekonomi sebelum peristiwa hijrah. Para sahabat ketika tu mereka dikenakan sekatan ekonomi 4 tahun. Tak boleh lakukan muamalah jual beli dengan penduduk yang berada dalam Mekah dan juga penduduk yang berada di luar Mekah. Sampaikan tak boleh lakukan nikah kahwin. Bukan hanya sekadar sekatan ekonomi tadi, bahkan sampai setiap hari mereka dizalimi ataupun diseksa oleh musyrikin Mekah. Itu yang akhirnya syahid keluarga Yasir Sampailah satu hari ada satu ketika keadaan mereka tidak didatangi oleh musyrikin Mekah untuk menzalimi ataupun seksa kaum muslimin ataupun para sahabat yang berada di Mekah ketika itu. Jadi hari itu waktu tidak didatangi oleh musyrikin Mekah untuk berikan seksaan ke atas mereka, para sahabat ni dia keluar beramai-ramai pergi ke tanah lapang mereka duduk berlutut dan mengangkat tangan berdoa pada Allah SWT. Apa kata mereka? Mereka kata, wahai Allah, kenapa hari ini kau tidak datangkan musuh-musuhmu, wahai Allah? Adakah engkau tidak lagi mahu melihat kami, ya Allah? Adakah kau tidak lagi mahu mendengar segala rintihan-rintihan kami, ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami takut, ya Allah, kami bimbang. Takut-takut dengan tidak didatanginya musyrikin ataupun musuh-musuhmu, ya Allah ini. Tidak ada lagi kepada kami, ke atas kami ini pandanganmu, ya Allah.
pendengaranmu ya Allah. Ini mak gambaran bagaimana hebatnya keimanan dan ketakwaan ahli Badar, sehingga mereka rasakan bahawa kalau mereka tu tidak dizalimi, tidak diseksa, mak takut-takut tidak ada lagi pandangan Allah SWT ke atas mereka. Ini hebatnya. Itu sebabnya mak Allah datangkan peristiwa Badar ini di dalam Ramadan, tujuan supaya kita melihat contoh-contoh ketakwaan, contoh-contoh sifat takwa, contoh-contoh keimanan yang perlu kita bina dalam diri kita. Dan saat-saat akhir ni mak, perlu kita lihat, kita teliti selama 25 hari yang kita telah lalui di dalam Ramadan ni, apa yang kita dapat. Kalau katalah kita nak dambakan tentang pahala mak, pahala tu sendiri pun dia tak akan datang kecuali setelah tujuan dan matlamat tadi tercapai. Tujuan dan matlamat tadi tercapai, yang dikatakan takwa tadi tu, yang dikatakan iman tadi tercapai, maka pahala akan dapat. Tapi kalau katalah SOP, tujuan matlamat tadi tidak tercapai, maka sudah pasti mustahil. Itu sebabnya perlu diingat mak, dua perkara yang paling ditakuti. Yang pertama sekali, kita paling takut sangat-sangat mak, ibadah yang kita lakukan ini hanya sekadar kita bertuhankan pahala. Ini paling takut. Macam mana istilah bertuhankan pahala? Dia pergi sembahyang tarawih, dia puasa, dia apa, dalam kepala dia tak ada benda lain kecuali ni pahala ni besar ni, ni pahala ni, ni pahala ni, pahala ni. Ni secara tak langsung mak, dia bertuhankan pahala dibandingkan dia bertuhankan Allah. Sangat-sangat bahaya ni. Sedangkan apa yang kita lakukan ini mak, tujuannya adalah untuk mencari redha Allah. Kita mengharapkan keampunan Allah SWT, dan pembinaan keimanan dan takwa yang sepatutnya kita bina bukannya bicara tentang pahala. Boleh tak bicara tentang pahala? Boleh. Tetapi jangan sampai jadikan pahala itu sebagai matlamat ataupun Kaabah kita. Sampai jadi pahala pagi, pahala petang, pahala sembahyang, pahala tak ada pahala tak buat. Ini bertuhankan pahala. Dan kedua paling kita perlu ingat mak, yang paling kita takut-takut ibadah yang kita lakukan ni adat. Apa maksud adat? Kebiasaan. Kenapa puasa? Sebab Ramadan. Orang yang macam ni mak, golongan yang macam ni, lepas je daripada Ramadan, jangan kata lepas Ramadan, jangan kata Syawal, lepas raya tu, pagi raya tu saja dia dah macam orang bertepian. Jangan kata pagi raya tu mak, buka puasa iftar tadi tu saja pun, setiap hari tu saja dah tunjuk gambarkan tebiat buruk dia. Kita nak tengok mak, penghasilan kita ni baik tak baik, apa yang kita lakukan sehari semalam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam mazhabnya meletakkan bahawa 30 hari Ramadan ini, setiap hari puasa yang kita jalani itu ibadah yang berbeza-beza. Hari ini ibadah hari ini, besok ibadah besok. Berbeza dengan pandangan Imam Malik. Imam Malik yang menyatakan bahawa puasa 30 hari ini adalah puasa yang sama. Daripada mula awal puasa sampailah 30 hari itu puasa yang satu. Sama dia kata. Tetapi berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahawa hari ini puasa, hari ini. Itu sebabnya Imam Syafi'i meletakkan bahawa wajib kita niat puasa setiap hari. Jadi setiap hari itulah kita boleh muhasabah, boleh lihat apa penghasilan yang kita dapat melalui daripada kita iftar. Sejauh mana kita punya adab, akhlak ketika berbuka puasa. Di situ je dapat gambar bahawa hari itu kita berpuasa itu baik ke tidak. Pembinaan takwa, adab dan akhlak, keimanan yang sepatut kita bina tadi berjaya ataupun tidak dapat dilihat ketika iftar, ketika berbuka tadi. Kalau dia dapat makan dalam keadaan dia makan hanya sekadar untuk melepaskan rasa kenyang ataupun membatalkan puasa dia, kemudian dia boleh bangkit solat, dia dahulukan solat, maka orang itu adalah orang yang terbaik. Tapi kalau dia duduk sampai kepala dia tu macam kepala sawa maknanya hari itu dia gagal. Jangan tunggu hari raya, hari berbuka itu sahaja pun sudah cukup menggambarkan satu kegagalan. Gagal. Makan. Gagal mak, gagal. Kan? Bising lagi. Mana sirap apa bagian? Sirap selasih saya. Dia bergaduh pula dengan anak dia. Kan? Pasal makan gaduh. Lepas makanan gaduh. Cuba bayangkan, mana adab, mana akhlak. Sedangkan satu hari dia bina adab dan akhlak. Ini semuanya disebabkan tujuan matlamat.
tidak clear betul. Akhirnya dia laksanakan tadi tak lebih hanya sekadar sama ada dibertuhankan pahala ataupun dibertuhankan adat semata-mata, bertuhankan ibadah semata-mata bukan Allah. Jadi berbaki 4 hari ini. Ini doa mak. Ini sekarang ni waktu perkara yang kemuncak. Pertama sekali baiki matlamat. Yang kedua minta ampun pada Allah. Kenapa hari yang terakhir, 10 hari terakhir ni Nabi bicara tentang pengampunan? Ini perlu kita tahu, kena clear betul-betul. Sebab waktu inilah mak Allah SWT nak gambarkan kepada kita, nak menggambarkan kepada kita ni, adakah sifat takwa itu benar-benar berjaya ataupun tidak. Apa yang dimaksudkan sifat takwa pada pengampunan? Di sebalik daripada pembicaraan sifat takwa pada pengampunan itu, sifat rendah diri tadi tu, tawadhu' dia. Pertama rendah diri dia dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Ya Allah, selama mana aku bersama dengan Ramadan ni ada bertepatan ke tidak apa yang kau ingini ya Allah. Maka ketika itu semakin rendah, semakin tinggi pergantungan harap daripada Allah. Itu sebabnya Nabi SAW itu bicara keampunan itu bukan hanya sekadar-kadar mengejar keampunan, tetapi dengan sifat rendah diri yang telah dibina di sebalik sifat takwa tadi. Maka disitulah dia akan membina sifat rendah diri yang terlalu tinggi, dan juga semakin tinggilah pengharapan dia, mengharapkan redha Allah dan keampunan daripada Allah, kerana dia takut-takut 20 hari ataupun 25 hari yang dilalui itu tidak capai kepada matlamat. Itu yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Allah nak orang yang macam ni, orang yang semakin tinggi pengharapan daripada Allah. Bukan dia jalani kehidupan dia ataupun jalani Ramadan ni macam ETS. ETS kan main langgar je, dia bukan kira. Ya Allah Ta'ala nak. Jadi akhirnya kita punya ibadah tadi ada rentak, ada irama, dan akhirnya capai kepada piawaian diingini Allah SWT. Jadi akhir kata doa, minta Allah, ya Allah ya Tuhanku, minta doa tinggi-tinggi ya Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya aku akan tunaikan. Minta pada Allah. Bukannya malam Lailatul Qadar itu pun kalau kita bicarakan, bukan nak bicarakan 86 tahun ataupun 83 bulan. Itu bukan perbicaraan yang besar. Yang paling besar itulah apa benda yang patut kita dapat di sebalik sifat takwa dan hubung kait di antara kehidupan dan juga 1000 bulan yang disediakan oleh Allah SWT. Sebab kalau kita nak bicara tentang pahala ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, berapa ramai orang yang melakukan ibadah, mengharapkan pahala, tapi akhirnya hidup dalam neraka, dicampak oleh Allah SWT ke neraka. Jadi pahala itu sendiri dalam hadis sahih Nabi kata bukan penjamin untuk kita masuk syurga. Itu sebabnya ulama sebut tak lebih hanya sekadar gula-gula. Tapi bukan bermakna kita jangan buat ibadah, tidak. Tetapi kena clear apa yang sepatut kita lakukan dan apa yang patut kita bina dan apa yang patut kita dapat, supaya jangan sampai benda-benda yang tak sepatutnya kita ingini dan akhirnya kita dicampak na'udzubillah min zalik. Jadi itulah sikit sebanyak peringatan, terutama diri saya sendiri dan kepada mak ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, sahabat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik hidayah, inayah yang tak putus-putus, kekuatan, bimbingan, pimpinan kepada kita, pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat kita, keluarga, kerabat, jiran, semua sekali duduk dalam inayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang nampak baik pada mata kita tidak baik di sisi Allah. Mungkin nampak tidak baik pada mata kita tapi baik di sisi Allah. Apa pun kita minta pada Allah SWT, apa sekalipun yang Allah beri pada kita, Allah beri dalam keadaan menjadi penyebab kepada datangnya rahmat Allah SWT ke atas kita. Dan kita harapkan sangat-sangat jangan setiap apa yang Allah Ta'ala beri pada kita yang mungkin nampak baik pada kita menjadi sebab kepada datangnya kemurkaan Allah SWT ke atas kita. Na'udzubillah min zalik. Itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu di kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita membaca dengan tasbih kafarat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Para jemaah yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama bantu menghadapi Ustaz yang membawa pada tamu kita yang dengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.